Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu. Baiklah, minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam tajuk asas reka bentuk pengaturcaraan bagi subtopik perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Okey. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDP, murid dapat membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah pseudocode dan carta alih. Sekarang kita akan lihat perbezaan penggunaan jika ataupun dalam bahasa Inggerisnya if dan selagi dalam bahasa Inggerisnya while. Untuk jika, kita gunakan dalam struktur kawalan pilihan. Jika ini digunakan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Maksudnya kat sini dia selain daripada pilihan utama. Manakala untuk selagi pula, selagi ini kita gunakan dalam struktur kawalan ulangan. Ia digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Maksudnya kat sini, selagi syarat tak dipenuhi, dia akan terus berulang-ulang dan dia akan tamat sekiranya syarat dipenuhi oleh sistem kita. Sekarang, kita akan lihat perbezaan struktur kawalan dalam pseudocode untuk struktur kawalan jujukan, pseudocode struktur kawalan pilihan dan pseudocode struktur kawalan ulangan. Okey, mari kita lihat pseudocode untuk struktur kawalan jujukan. Ini merupakan pseudocode struktur kawalan jujukan. Kita mulakan dengan perkataan mula, masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Yang kedua, struktur kawalan pilihan, kita mulakan dengan perkataan mula. Masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, tambahkan sedikit susu, tamat jika. Kacau air, tamat. Yang ketiga, struktur kawalan ulangan. Kita mulakan dengan perkataan mula. Minum air, selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat, selagi. Tamat. Okey. Berdasarkan ketiga-tiga pseudocode ni, nampak tak perbezaan yang ada dalam pseudocode struktur kawalan ini? Ada tak? Ada kan? Perbezaannya berada di mana? Perbezaannya berada di bahagian bawah setiap struktur kawalan. Okey, mari kita lihat satu persatu struktur kawalan. Untuk struktur kawalan jujukan, dia akan tamat selepas kita kacau air. Untuk struktur kawalan pilihan, dia akan tamat jika kita tambah sedikit susu. Jika kita tak tambah sedikit susu, kita tak boleh lagi kacau air dan tamat. Untuk struktur kawalan ulangan, dia akan tamat jika kita hilang rasa dahaga. Maksudnya selagi kita rasa dahaga, kita akan minum air lagi. Selagi rasa dahaga, minum lagi, minum lagi. Dia akan tamat jika kita hilang rasa dahaga. Okey, kita teruskan dengan simbol dalam carta alih. Mari kita ingat kembali simbol-simbol yang ada dalam carta alih. Kenapa kita kena ingat simbol-simbol ni? Sebab kita nak lihat perbezaan struktur kawalan melalui algoritma dalam carta alih. Untuk simbol yang pertama, simbol ni
Nama dia ialah terminal mula atau tamat. Fungsi dia untuk permulaan atau penamat suatu carta alir. Untuk simbol yang kedua, nama simbol ni ialah input atau output. Fungsi dia untuk membaca input atau memaparkan output. Okey, yang ketiga, yang petak ni, ini nama simbol ni ialah proses. Fungsi dia ialah arahan untuk memproses input. Okey, simbol yang keempat yang bentuk diamond ni, nama simbol ni ialah syarat. Okey, fungsi simbol syarat ni ialah untuk menguji syarat. Okey, simbol yang terakhir yang anak panah ke bawah ni. Okey, ingat. Anak panah ke bawah ni, nama dia ialah aliran aktiviti. Fungsi anak panah ke bawah ni ataupun aliran aktiviti ni ia untuk menunjukkan aliran aktiviti. Baiklah, sekarang mari kita lihat perbezaan struktur kawalan melalui algoritma dalam carta alir. Untuk carta alir yang pertama, untuk struktur kawalan jujukan, kita mulakan dengan mula, masak air, masukkan uncang ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kemudian kacau dan tamat. Okey, kamu dapat lihat tak perbezaan penggunaan simbol-simbol ni? Untuk mula dan tamat, kita gunakan terminal mula dan tamat. Okey, untuk masak air dan kacau air ini merupakan simbol proses. Okey, yang tengah-tengah ni ini merupakan input dan output. Okey. Yang seterusnya, carta alir yang seterusnya ialah struktur kawalan pilihan. Kita mulakan dengan perkataan mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, mahu susu? Jika ya, masukkan sedikit susu. Jika tidak, terus kacau air dan tamat. Jika kita mahu susu, masukkan sedikit susu, kemudian kacau air dan tamat. Okey, untuk carta alir yang seterusnya ialah struktur kawalan ulangan. Ini merupakan carta alir struktur kawalan ulangan. Kita mulakan dengan perkataan mula, minum air, masih dahaga? Ya, minum air lagi. Minum air lagi, minum air sekiranya, selagi masih dahaga. Sekiranya dah tidak dahaga, kita boleh tamatkan. Okey, sekarang kamu perasan ataupun tidak perbezaan yang ada dalam ketiga-tiga carta alir tersebut? Okey. Untuk struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan ni, dia ada looping iaitu gelung. Okey, nampak tak kat sini? Nampak tak yang cikgu tunjukkan ni? Okey, untuk struktur kawalan pilihan, anak panah dia selepas kita masukkan sedikit susu, anak panah dia ke bawah kan? Okey, untuk struktur kawalan ulangan, anak panah dia ke atas. Jadi ini merupakan perbezaan carta alir bagi struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, untuk struktur kawalan ulangan ni, selagi rasa dahaga, dia akan minum lagi, dia akan berulang-ulang. Dia akan tamat sekiranya dia hilang rasa dahaga. Okey, kita pergi pula perbezaan ketiga-tiga struktur kawalan, jujukan, pilihan dan ulangan ini. Okey, kita tengok dekat struktur kawalan jujukan dulu. Okey, untuk struktur kawalan jujukan, kamu nampak tak? Dia straight je. Bukan macam struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan jujukan ni dia lurus saja, tak ada bengkang-bengkok. Okey, untuk struktur kawalan pilihan, dia ada pilihan iaitu sama ada nak masukkan sedikit susu ataupun tidak. Dia ada gelung dekat sini. Okey, beza dia juga antara ulangan dan pilihan ni, anak panah dia ke bawah.
Yang ni anak panah dia ke atas. Okey. Nampak? Nampak? Okey, yang ni ke bawah. Yang ni ke atas. Ni bila kita dah masukkan sedikit susu, kita boleh kacau. Yang ni selagi kita rasa dahaga, kita minum lagi air. Minum lagi air. Okey. Seterusnya, untuk struktur kawalan pilihan, syarat pada struktur kawalan pilihan yang memberikan pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Okey, yang asal kat sini ialah tidak mahu minum susu, kacau air, tamat. Okey, kat sini dia bagi pilihan kat kita iaitu kalau nak susu, masukkan sedikit susu, kacau air dan tamat. Untuk struktur kawalan ulangan pula, syarat pada struktur kawalan ulangan memberikan peluang ulang semula sehingga tamat. Maksudnya, selagi dia tidak memenuhi syarat, dia akan berulang-ulang sehingga syarat dipenuhi. Barulah struktur kawalan tersebut tamat. Okey, ini merupakan contoh lain untuk memudahkan kamu memahami struktur kawalan jujukan ni macam mana, struktur kawalan pilihan ni macam mana, struktur kawalan ulangan ni macam mana. Okey, ini merupakan analogi yang boleh kamu faham. Okey, untuk struktur kawalan jujukan, untuk struktur kawalan jujukan ni umpama kamu bawa kereta di jalan yang lurus. Okey, untuk struktur kawalan pilihan, untuk struktur kawalan pilihan ni, kita boleh buat pilihan sama ada untuk membelok ke kiri ataupun membelok ke kanan untuk menuju ke destinasi. Untuk struktur kawalan ulangan pula, ini umpama kamu bawa kereta F1 tau. Yang berlumba di atas litar dan akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan selesai. Okey, jadinya untuk jujukan umpama bawa di jalan yang lurus. Yang ni yang struktur kawalan pilihan pula umpama kamu boleh pilih nak belok kiri ataupun kanan. Okey, untuk struktur kawalan ulangan, kamu akan ulanglah litar tu sehingga bilangan pusingan selesai. Okey. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat belajar.